Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita bertemu lagi di dalam program meningkatkan ilmu kita di musim PKP. Kita duduk rumah, kita jaga diri kita, kita jaga amalan kita dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapat keberkatan daripada setiap tingkah laku kita. Dan mudah-mudahan dengan setiap amalan yang kita lakukan ini akan mengurangkan sedikit wabak penyakit yang melanda di negara kita dan khususnya di sekitar tempat ataupun kampung kita, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Jadi bila kita telah melakukan satu dosa, sangat penting, wajib kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Jadi ada soalan mengatakan, Ustaz, apakah caranya untuk kita melakukan solat sunat taubat? Solat sunat taubat ni ialah solat yang kita lakukan setelah kita melakukan dosa. Kalau nak tanya manusia ni sering melakukan dosa ataupun tidak, ya, manusia itu sering melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun tidak. Tapi memang lumrah kita seorang manusia akan melakukan dosa. Apa dosa yang kita lakukan? Dosa yang merasakan diri kita tu baik, satu dosa juga. Kita dengki sesama manusia pun satu dosa. Kita takbur, riak, sombong dengan manusia lain pun satu dosa. Dan sifat-sifat inilah yang kita kena usahakan untuk hilang dalam diri kita. Seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Kullu ibni Adam khata' wa kullu khata'it tawwabun. Sesungguhnya setiap manusia itu membuat salah ataupun membuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang membuat dosa ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sangat pengasih dan penyayang. Allah itu Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Jika kita melakukan dosa dan kita bertaubat atas dosa kita, Allah sedia mengampunkan dosa kita. Allah itu At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi bagaimanakah cara kita untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya sehingga Allah terima taubat kita dan kita dikembalikan kepada fitrah asal kita, iaitu di mana kita ini tujuan hidupnya mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ialah satu berita baik bagi orang yang sentiasa berbuat dosa dan ingin bertaubat setelah melakukan dosa. Allah SWT ada berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat, kemudian beriman dan beramal soleh, kemudian mereka itu akan ditukarkan kejahatan mereka dengan kebaikan, dan sesungguhnya Allah itu maha mengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah, ini adalah satu rahmat besar bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbuat dosa, Allah SWT sedia untuk mengampunkan kita. Jadi apakah yang perlu kita lakukan sebaik saja kita melakukan dosa ataupun kita jahil tentang dosa dan kita tahu buatan ni dosa? Adakah Allah SWT terus mengazab kita? Adakah Allah SWT akan biarkan kita dengan dosa-dosa sehinggalah kita mati dalam keadaan kekufuran atau mati dalam keadaan orang yang melakukan dosa-dosa besar? Jadi Allah SWT sentiasa menunggu kita untuk bertaubat sehinggalah nyawa kita sampai ke kerongkong. Jadi sementara yang kita ini hidup, kita kena ingat bahawa Allah SWT sangat
sangat kasih kepada orangnya yang sentiasa bertaubat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, jika penyakit itu adalah dosa, jika dosa itu adalah penyakit, maka taubat itu adalah ubatnya. Jadi janganlah kita rasa bila kita buat dosa itu maka habislah peluang kita untuk masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada hamba-Nya, sehingga kan Allah berkata, la tayasu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sentiasa ada bagi itu manusia. Jadi bagaimanakah cara untuk kita melakukan solat sunat taubat ini? Ialah yang pertama, dengan kita melakukan solat sunat 2 rakaat, dengan niatnya usolli sunnat taubati ra'ataini lillahi ta'ala, aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita membaca Al-Fatihah dan membaca surah Qul huwallahu ahad. Kemudian kita pun rukuk, sujud dan sebagainya, dan naik lagi sekali untuk rakaat yang kedua, dan kita membaca lagi sekali surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas lagi sekali. Kemudian kita sujud, rukuk, sujud, dan di akhir sujud kita, sebelum kita bangun untuk tahiyat akhir, bacalah zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak 40 kali. Ini bagi sesiapa yang betul-betul ingin melakukan solat sunat taubat. Kita ikutlah cara yang ini, mana cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini ialah zikir yang di mana Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun, pada sewaktu Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan nun. Inilah zikir yang diamalkan selama 40 hari 40 malam. Kemudian Allah SWT telah terima taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus telah selamat daripada perut ikan nun selama 40 hari itu, Kemudian kita bangun untuk tahiyat akhir, dan kita salam, dan kita berdoa. Dengan doa ini sambil membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita baca doa ini, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita dan ampunkan dosa-dosa besar kita. Kerana dosa ini ibarat benda yang kita perlu dibakar. Ia perlu dibakar dengan penyesalan, dan jika tidak dibakar dengan penyesalan, ia akan dibakar di api neraka. Jadi pilihan terletak di tangan kita. Adakah kita hendak menyesal sekarang atau kita nak menyesal di akhirat nanti? Kerana antara 3 rukun taubat yang perlu kita usahakan di dunia ini untuk kita lakukan. Yang pertama, apabila seorang melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa besar dengan Allah, pertama mestilah kita menyesal atas dosa-dosa kita. Yang kedua, selepas kita menyesal, kita kena berazam untuk tidak mengulanginya. Dan yang terakhir, selepas kita menyesal, kita berazam, dan kita meninggalkan dosa yang kita lakukan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit manfaat kepada kita semua. Dan jumpa lagi di masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.